kilogram dan juga gram. 1 kilogram bersamaan 1,000 gram. Okey, kalau isi padu kita belajar liter pergi mililiter. Liter tukar mililiter. 1 liter bersamaan 1,000 mililiter. Kalau perasan ketiga-tiga tu lebih kurang sama je. Cuma untuk panjang special sikit. Panjang special sikit sebab meter pergi ke sentimeter dia jadi darab 100. Same dengan isi padu, darab 1,000. Itu je kamu kena bezakan, ingat. Okey, jadi sekarang untuk soalan 1, panjang tali A dan tali B tu jumlahnya adalah 332 cm. Kita kena tukar sebahagian ke dalam meter. Berapa yang kita nak tukarkan? 400. Kalau ingat lagi, minggu lepas cikgu ada ajar. Minggu lepas cikgu kata, kalau kita nak keluarkan nilai tu, sebagai contoh, dari sentimeter kita nak keluarkan meter, kita tengok pada nilai tempat. Sebab sekarang, meter dan sentimeter melibatkan 100. Kita darab dengan 100. Jadi, kita kena tengok nilai tempat ratus. Okey, nombor 332 nilai tempat ratus nombor yang ke mana? Nombor yang mana? Digit berapa? Digit 3. Boleh follow tak? Boleh ikut tak? Adik okey tak? Faham tak? Sebab kita nak keluarkan meter daripada sentimeter. Meter pergi sentimeter darab 100. Sebab dia darab 100, kita tengok nilai ratus dekat jawapan 332 tu. Jadi nilai tempat ratus kat sini 3. Bermaksud kita boleh keluarkan 300. Keluarkanlah 300 atau tolaklah 300. Okey, jadi 300 ni kita dah keluarkan. Dekat meter tu dia akan jadi tambah 3. Cikgu tulis sikit. Tambah 3 untuk meter. Sentimeter dah tolak 300. Adif okey tak? Okey. Dah macam serabut dah tengok. Okey Alright. Okay, so kita keluarkan 300. 300 tu kita tukar menjadi 3 meter. Sekarang 332 tolak 300 dapat berapa? Dapat baki sentimeter sebanyak 32. Okey tak? Tak okey? Boleh tak? Boleh. Macam tak boleh je. Okay, cikgu ulang lagi sekali Untuk 332, okey, 332 cm. Kita keluarkan 300. 300 sebab kita tengok nilai ratus. Okey, jadi dia akan keluar atau kita tolak 300 tapi dalam meter dia akan jadi 3 meter. Okey, so sentimeter tu akan jadi 32 sentimeter. Meter tu akan jadi 3 meter. Jawapan akhir akan jadi 3 meter 32 sentimeter. Katakan kalau kamu kira tambah dapat atau tulis 330 cm. Betul jawapan ni, tak salah betul. Tapi akan kurang 1 markah. Sebab kamu tak tukar jawapan akhir tu. Kurang 1 markah lah. Sayanglah kalau tukar. Sayanglah kalau kurang 1 markah. Cuma kena tukar sikit je. Boleh? Boleh. Okay, kita tengok nombor 2. Cikgu padam Okey, cikgu padang, kita buat nombor 2. Panjang reben merah ialah 2 meter 45 cm. Panjang reben biru pula ialah 5 kali panjang reben merah. Berapakah reben biru dalam sentimeter? Semua buat. Dapat apa cikgu nak tahu jawapan? Cikgu tu apa darab ke?
Ya, ini menggunakan operasi darab sebab dia kata 5 kali. Kali sama maksud dengan darab. Tadi kalau tambah, kita jumpa perkataan jumlah. Jumlah sama maksud dengan tambah. Semua buat cikgu nanti cikgu tanya jawapan apa. Cikgu, tak silap. Okey, apa jawapan dia? 1225 cm. Okey, 1225 cm. Okey, bagus. Terima kasih sebab dah buat. Yang lain? Saya Hmm. 10 meter 225 sentimeter. 10 meter 225 sentimeter. Betul tak cikgu tulis tu? Betul kan cikgu tulis? Ni kat bawah ni. Kalau cikgu tulis salah, bagi tahulah. Mungkin cikgu salah dengar jawapan awak ke. Okey, yang lain? Haras, Rizki. Sama yang atas sekali tu. Sama dengan Adam Rizki. Dua-dua Rizki dapat jawapan yang sama. Okey. Yang lain? Kita yang Ha, ada rezeki. sama dengan Rizki. Ada cakap apa tadi? Ha bawah. Bawah sama dengan Huda. Hmm. Okey. Yang lain? Okey, tak apalah, kita terus buat. Okey. Jadi untuk darab ni kita buat bentuk bentuk lazim lah kan. Kalau nak congak mungkin takut salah. Okey, kita buat bentuk lazim. 2 meter 45 sentimeter darab 5. Gunakan sifir 5. Okey, dapatkan jawapan. Sentimeter. 5 darab 5, cikgu dapat 25. 2 letak atas. 5 darab 4, 20. 20 tambah 2 dapat 22. Okey, lepas tu meter pula. 5 darab 2, 10. Okey, bila darab buat bentuk lazim dapat 10 meter 225 sentimeter. Okey, tu jawapan dia. Tapi semak balik ayat soalan dia cakap apa? Berapakah reben biru dalam sentimeter? Bermaksud dia nak jawapan dalam sentimeter sahaja. Jadi meter 10 meter kena tukar menjadi sentimeter. Okey, macam yang kamu boleh tengok dekat belah kiri, cikgu dah tulis untuk panjang. Meter pergi sentimeter, kita kena darab berapa? 100. 100. 1 meter ke sentimeter 100. Itu kena ingat. Okay, jadi 10 meter ni kita darab dengan 100. 10 meter kita akan darab 100. Akan dapat berapa sentimeter tu? 1 salin balik. Lepas tu kita tengok ada berapa sifar kat sini. Kita salin je. 10 ada 1 sifar. Darab 100. 100 ada berapa sifar? 2. Jadi kita ada 3 kali sifar. 1000 sentimeter. 1000 sentimeter. Ya, betul. Itu untuk 10 meter. Jadi jawapan akhir kena tambah dengan 225 sentimeter tu. Kan?
1000 cm tambah 225 cm. Dapat jawapan 1225 cm. Itu jawapan akhir untuk soalan nombor 2. Cikgu selalu cakap, cikgu selalu pesan, setiap kali baca soalan, tengok betul-betul dia nak unit apa. Kalau contoh soalan nombor 2 ni, kamu dapat jawapan dalam meter dan sentimeter, tak tukar dalam sentimeter saja, kamu akan kurang 1 markah. Okey. Boleh? Ada soalan lain? Ada soalan? Tak faham? Okey. Alright. Kita tengok soalan seterusnya nombor 3. Sekejap cikgu scroll down dulu. Okey, soalan nombor 3. Jisim buah pisang ialah 389 gram dan jisim buah betik ialah 3 kg, 540 gram. Berapakah bezanya jisim buah betik daripada buah pisang? Ya, bila dia tanya beza, kita kena tolak. Tolaklah. Dapat apa tolak? Buah betik dan buah pisang. Buah pisang ialah 300 gram. Jisim buah betik ialah 3 kilo. Cikgu dapat Okey, dapat apa? 3 kilogram 151 gram. 3 kilogram, 151 gram. Okey, yang lain? Cikgu, Ya. saya dapat 3,151 gram. 3,151 gram. Okey. Alright. Kita tengok soalan nombor 3, kita bincang Jisim buah pisang ialah 389 gram dan jisim buah betik ialah 3 kilogram, 540 gram. Jadi kita akan tolak. Okey, jadi disebabkan kat sini kita ada gram dan kilogram. Jadi kalau tolak, nilai yang lebih besar akan duduk di paling atas dalam bentuk lazim. Jadi kita susun dulu 3 kilogram, 540 gram baris pertama tolak dengan 389 gram untuk buah pisang. Jadi tolak macam biasa sebab nilai atas tu lagi besar daripada yang bawah. Tak perlu tukar unit. Okey, bila kita buat, cikgu dapat 3 kilogram 151 gram. Okey, bila cek balik soalan, dia cakap berapakah bezanya jisim buah betik daripada buah pisang?
Tahu. Tak ada pun sebut tentang unit. Dia tak ada cakap tukar ke dalam kilogram sahaja atau tukar kepada gram sahaja. Tak ada sebut. Bila tak ada sebut, kita boleh letak jawapan akhir sebagai 3 kilogram 151 gram. Tulis macam tu pun betul. Tengok saya Tapi boleh kata, tambah. okey. Katakan kamu tukar dalam gram. Contoh dapat 3,151 gram. Pun boleh, tak ada masalah. Sebab dalam soalan dia tak nyatakan nak unit apa. Dua-dua diterima. Dua-dua ni betul. Okey, kita tengok nombor 4. Jisim abu ialah 42 kilogram. Jisim Ahmad lebih 2 kilogram daripada jisim abu. Tu tambah Berapakah ke jisim apa? Ahmad? Ya, kalau lebih kita kena tambah. Dia ada 44 kan? Tambah 2 je. Ya, betul. 44 je. Sebab abu ada 42 kilogram. Berat Ahmad kita tambah saja 2 kilogram daripada abu punya. Dapat 44 kg. Tu je jawapan dia. Senang. Cikgu, Ya, nak pergi tandas. boleh. Okey, jadi soalan nombor 4 dia pun sama. Dia tak cakap nak unit apa. Jadi boleh bagi jawapan akhir dalam kg sahaja. Saya tahu nombor 5 tu apa. Nombor 5. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Sekejap. Soalan nombor 5, muka surat 116. Okey, Tina menyediakan 2 jenis minuman. Ada jus oren dan air lychee. Isi padu untuk jus oren 3 liter 200 mililiter. Air lychee 5 kali isi padu Darab tu jus yang saya tahu. oren. Ya, kalau kali kita kena darab. Cikgu, Ya. Cikgu, cikgu selalu apa tu hitung isi pada air lychee dalam liter tu kah? cikgu. Sekejap, apa je, sekejap. Apa dia soalan ni tadi? Cikgu hitung isi padu air lychee dalam liter kah? Jawapan akhir. Tak. Apa tu soalan pertama? Cikgu suruh Soalan nombor 5 ni. Ah, Ya, 3 liter 200 mililiter. Yang ini kamu ambil, kemudian kamu darab dengan 5. Ya. Pergi tandas. Boleh. Ya? Cikgu, Ya. kalau mililiter nak tukar ke liter, macam Aha. mana? Mililiter nak tukar kepada liter, kamu buat benda terbalik. Contoh, kita tengok isi padu. 1 liter sama dengan 1,000 mililiter. Ni kan? So, dari liter nak pergi mililiter, kita darab 1,000. Kalau terbalik, mililiter nak pergi liter, kena buat apa? Kena Operasi dia terbalik. Bahagilah. Tadi darab, kita terbalik jadi bahagi 1,000. okey.
Okey, siapa yang dah dapat jawapan boleh beritahu cikgu eh. 15,000. Cikgu, jawapan yang apa tu kah? Jawapan yang mana? Yang 200 mililiter kah? Jawapan 200 ml. Semualah kena darabkan dengan 3 liter sekali. Okey, Kak. Cikgu sudah dapat jawapan. Okey, Huda dapat apa? Uh, uh, se sekejap. 15,000 15,000 unit liter. liter. Okey, Huda dapat 15,000 liter. Yang lain? Saya dapat sama. Okey, yang lain yang dapat tu? Ha? Cikgu, saya dapat 16,000 liter. 16. 16,000 liter. Okey, yang lain? Cikgu, saya dapat 16 liter juga. 16 juga. Okey, 16 liter juga. Yang lain? Yang lain? Izara dapat apa? 15. Kau ni? Sama yang dekat atas. Okey, Adam? Dapat 16. Okey, Haras, Rizky? Dah berapa? Haras, dapat apa? Buat tak? Dapat 15. Okey, kita buktikan mana satu jawapan dia. Bila darab, menggunakan sifar 5. 5 darab sifar, sifar. 5 darab sifar, sifar. 5 darab 2, 10. Okey, mililiter kita ada 1,000. Liter pula. 5 darab 3 dapat 15. 11. Sekarang soalan nak dalam liter sahaja. Jadi tukarkan 1,000 mililiter ni kepada liter. 1,000 15,000? mililiter bersamaan 1 liter. 1 liter kan sama 15,000. dengan 1,000 mililiter. Jadi kita akan tambah 1 liter. Jadi jawapan akhir akan jadi 16 liter. Oh, betul. Ha. Boleh? Boleh. Cikgu harap bolehlah, semuanya boleh faham. Kalau tak faham, boleh cakap dengan cikgu, nanti cikgu ulang balik sampai kamu faham. Jadi naik kereta. Okey. Saya tahu nombor 6 tu kan dia bahagi. Okey, dia bahagi kot. Okey, Alfa okey tak Alfa? Cakap ni okey tak? Ke cikgu cakap laju sangat? Okey je boleh ikut Okey, bagus. Okey, kita tengok nombor 6 pula. Nombor 6. Sekejap, cikgu padam dulu. Okey, nombor 6 soalan tentang Rina. Rina membancur 3 liter 270 mililiter air lemon. Dia mengisikan sama banyak air lemon ke dalam 3 biji gelas. Kira isi padu air dalam mililiter air lemon di dalam setiap cawan. Jadi kita kena guna operasi apa? Bagi. Ya, sebab dia kata sama banyak. Sama banyak guna operasi bahagi. Okey, jadi dia ada 3 liter 270 mililiter. 3, sekejap saya tulis. 3 liter 270 mililiter air lemon. Dia nak bahagi kepada 3 cawan. Anggaplah cikgu lukis ni cawan. Okey, bahagilah, kena buat bahagi. Tapi kalau tengok balik soalan dia, kira isi padu air dalam mililiter, ml sahaja. Liter dia tak nak. Jadi paling mudah kita tukar dulu 3 liter tu kepada mililiter baru bahagi. Okey. Jadi 3 liter tukar mililiter jadi apa?
Bahagi. Tak. 3 liter jadi mililiter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 3.270. Kita nak tukar 3 liter, dapatlah 3000 Tambah mililiter. 270. Betul. Jadi, tambah sahajalah 3270 mililiter. Yang ini kamu guna untuk bahagi dengan 3 gelas. Okey, jadi buat bentuk lazim. Atau sebelum buat bentuk lazim tu mungkin boleh tulis ayat matematik. 3270 mililiter bahagi dengan 3 dapatkan jawapan. Kalau tak boleh congak dalam kepala, buat bentuk lazim. Cikgu, saya dah sampai dah. Okey, kamu dapat apa? Apa tu? 1.90. 1.9 sifar apa? 1.9? Sifar 90. 1.9 sifar 10? Macam ni? Tu. Betul? Point. Sebelum 9 tu ada kosong. Sebelum 9 ada kosong. Okey, jap. Macam ni? 1.090110. Macam ni ke? Betul. Macam ni? Okey, unit apa? ML. ml. Okey, Laila tu dapat 190. Mungkin Cikgu, mililiter cikgu lah. dah bagi jawapan tu. Cikgu dah bagi jawapan? Mana? Yang 3.770. Itu jumlah keseluruhan. Sekarang kita nak cari isi padu dalam setiap cawan. Kita kena buat bahagi. Bayangkan 3270 mililiter tu dalam jak. Jak air yang besar. Besar. Sekarang dia nak tuang dalam 3 cawan yang berbeza. Yang lebih kecil. Jadi satu cawan tu berapa? Kita kena cari. Jadi buat bahagi. Okey, jadi kita bahagi dengan CV3. 3 bahagi 3. Okay, tengok nombor pertama nombor 3. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1. 3 tolak 3 tak dapat apa-apa. Baki dia kosong. Turunkan nombor 2 ke bawah. 2 boleh tak bahagi dengan 3? Tak boleh. Tak boleh. Jadi sifar di atas. 2 akan tolak dengan sifar atau kosong sebab dia tak bahagi dengan apa-apa. Kita dapat baki 2. Bawa turun 7 ke bawah, dapat 27. 27 bahagi 3 dapat 9. Okey, so tolak 27. Tak ada baki. Dan belakang tu atau nombor akhir sekali kita ada sifar. Sifar ni, sifar jangan lupa untuk bawa ke atas. Dan unit dia mililiter. 3270 mililiter bahagi 3, jawapan dia 1090 mililiter. Itu jawapan dia. Kena semak satu persatu apa yang kamu salah. Boleh faham macam mana boleh dapat 1090 mililiter? Bahagi dengan betul-betul Hati-hati tengok satu persatu nombornya. Okey, siapa ada masalah dengan bahagi? Boleh dapat sama tak macam cikgu? Boleh.
Okey. Dah siap Salim? Boleh kita teruskan? Ye, bentuk. Dah, boleh semua? Ke ada yang nak salin lagi? Tak ada yang cakap tak salin lagi? Cikgu padam Okey, dah padam. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang baru. Tajuk yang ketujuh dalam buku teks kamu. Bentuk. Okey, jadi dalam tajuk bentuk ni ada beberapa perkara yang kita akan belajar. Kita akan kenal prisma dan bukan prisma. Kita akan kenal apa itu simetri. Dan kita akan kenal beberapa bentuk 2D daripada poligon. Okey, kita tengok dulu bahagian pertama sekali dalam bentuk tentang ciri-ciri prisma. Okey, dalam buku kamu ada tak nota ni? Tak ada. Oh, tak ada nota. Dia terus latihan ke? Ha. Dia Latihan Nombor terus... 117. dia terus latihan ni. Ayam tu, betul. Okey, tak apa, tak apa. Kita tengok sama-sama. Kalau kamu nak salin, boleh salin. Tak ada masalah. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri prisma. Prisma tu apa? Okey, jadi dalam bentuk ni ada banyak dan kita boleh bahagikan kepada dua kategori atau dua kumpulan. Okey, prisma dan bukan prisma. Prisma tu apa? Prisma tu ada 4 perkara yang penting. Yang pertama dia kata, kalau bentuk tu ada 5 atau lebih permukaan rata. Kalau contoh bentuk tu ada 3 permukaan rata. Jadi itu bukan prisma. Okey, kalau nombor 2 dia kata ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk. Disebut tapak. Okey, kemudian yang ketiga dia kata tak ada permukaan melengkung. Yang keempat, apabila dipotong bentuknya tetap sama. Okey, sebagai contoh, kalau cikgu ada, cikgu lukiskan bentuk 3 dimensi kubus. Sebagai contoh, anggap ini kubus. Walaupun mungkin cikgu lukis tak cantik, tapi anggap ini kubus. Tahu tak kubus apa? Tahu. Okay, kalau dalam bentuk 3 dimensi, ini kita panggil kubus. Kalau dalam 2 dimensi, apa bentuk yang kita boleh hasilkan kubus tu? Kotak. Bukan kotak. Segi 4. Tepat. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Bila segi 4 sama tu, kita gabung, cantum, dapatlah kubus. Ataupun nama lain daripada kubus, ada juga yang sebut sebagai cube. Cube pun boleh juga. Kalau segi 4 tepat, okay, 2 dimensi, kita ada segi 4 tepat. 3 dimensi tu nama dia cuboid. Dia punya panjang tu sedikit berbeza daripada kubus ataupun cube tu. Jadi nak hasilkan 3 dimensi kena ada dulu permukaan 2 dimensi tu. Okey, sebagai contoh untuk kita buktikan tentang prisma. Cuba kita tengok kubus atau cube tu. Yang ini. Ni. Okey. Kita tengok ciri pertama. Ciri pertama dia kata prisma kena ada 5 permukaan. 5 atau lebih permukaan rata. Permukaan rata tu anggap dia macam sehelai kertas. Apa-apa bentuk yang lepeh, yang rata. Macam kertas ataupun kad. Benda yang lepeh lah. So, dekat kubus ni, kita ada berapa permukaan rata? Permukaan rata kita boleh kira depan 1, kiri, kanan 1, kemudian kita nampak bahagian kiri, belakang, atas, bawah. Sebenarnya ada, cuma kita kena bayang dalam kepala. Ada 8, cikgu. 8 ke? Betul? 1, 2, 3, 4.
4, 6. Ada berapa? 8, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 6. Di sekeliling depan, kanan, belakang, kiri ada 4. Atas ada 1, bawah ada 1. Jadi total dia ada 6. Boleh bayang tak? 1, 2, 3, 4. Atas dan bawah ada 6. Kalau tak boleh nak bayang, mungkin kalau kamu ada pemadam. Pemadam kan bentuk persegi kan? Kalau nampak apa-apa bentuk yang bersegi 4, itu kamu boleh nampak ada 6 permukaan rata. Yang kubur Okey. tu ada 6 juga kan? Ya, kubur pun ada 6 sebab dia daripada segi 4. Sebenarnya kubus dan kubur ini mempunyai ciri prisma yang sama. Yang beza hanyalah dia punya panjang sahaja berbeza. Okey, jadi dekat kubus ni, ciri pertama dia dah ada sebab dia ada 6. Okay. Ciri kedua pula. Ciri kedua dia kata ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk disebut tapak. Bertentangan. Bertentangan maksudnya benda berlawanan. Kalau kita ada atas, mesti ada bawah. Kalau ada kiri, mesti ada kanan. Kalau ada depan, mesti ada belakang. Jadi, kalau permukaan bertentangan yang sama bentuk disebut tapak, kita anggap untuk bahagian atas dan bawah. Jadi, dalam kubus, tapak dia bentuk segi 4 sama dan atas dia mesti mempunyai bentuk yang sama. Yang cikgu buat garisan biru ni, ini adalah tapak dan dia punya permukaan bertentangan, iaitu atas dia lah, atas tapak ataupun bumbung lah kan, macam rumah. So, dia dah ada ciri yang kedua ni. Dia ikut. Kemudian ciri ketiga dikata tak ada permukaan melengkung. Tak boleh ada permukaan melengkung. Jadi dalam bentuk kubus, kita tengok semuanya garisan lurus. Garisan lurus bila bersentuhan, dia akan menghasilkan bucu. Tahu tak bucu tu apa? Bucu tu yang tajam tu lah kan. Bucu adalah apabila kita ada 2 garisan bertemu. Itu bucu. Jadi bila ada semuanya garisan lurus menghasilkan bucu. Kalau melengkung tak ada bucu. Melengkung tu kalau kita ada benda yang hampir bulat ataupun bulat. Contoh kalau kita ada bola, bulatan, coin sebagainya. Jadi dekat kubus ni tak ada melengkung. Jadi dia dah ikut ciri ketiga untuk prisma. Kalau nombor 4, ciri keempat dia kata apabila dipotong atau dibahagikan, bentuk dia tetap sama. Sebagai contoh, kalau ada kubus ni, cikgu nak belah kepada 2. Bahagi kepada 2. Contoh cikgu ambil garisan tengah-tengah ni. Potong. Potong. Belah kanan dapat sama dengan yang belah kiri. Mesti akan dapat bentuk yang sama. Itu dah mengikut ciri yang keempat. Jadi, kita boleh kata kubus itu adalah prisma. Prisma. Kalau bentuk lain, bentuk 3 dimensi yang tak ikut 4 syarat ni, jadi kita kata itu bukan prisma. Okey. Cuba kamu bagi tahu cikgu apa nama-nama bentuk 3 dimensi yang kamu tahu. Sfera, kuboid, kubus, coin. Okey. Piramid. Kita mula dengan tadi kubus, cuboid, piramid, coin, sfera, satu lagi. Silinder. Ya, silinder. Cikgu rasa ada 6 yang kamu belajar sebelum ni kan.
Jadi daripada 6 bentuk 3 dimensi ni, kita boleh kenal pasti yang mana prisma atau bukan prisma. Jadi, kita dah buktikan tadi kubus, prisma. Kuboid pun sama macam kubus. Jadi, automatik dia adalah dalam kategori prisma. Okey, kalau kita tengok antara 4 ciri tu, kita ambil yang bahagian tidak ada permukaan melengkung. Yang nombor 3 ni. Automatik kalau bentuk 3 dimensi tu ada bahagian melengkung seperti kon dan sfera dan juga silinder, itu adalah bukan prisma. Sebab kalau boleh bayang kon kan bentuk dia macam ni. Tapak dia tu melengkung. Sfera kan macam bentuk bola melengkung. Silinder pun dia ada melengkung. Sebab dia ada benda bulatan. Kita lukis bulatan. Jadi, automatic coin bukan prisma. Sfera bukan prisma. Silinder bukan prisma. Sebab dia tak ada ciri ketiga tu. Dia berlawanan dengan ciri ketiga. Sebab prisma tak boleh ada permukaan melengkung. Kalau piramid pula, cuba kita tengok piramid. Kalau cikgu lukis piramid kat mana? Ada tu. Okey, piramid dia macam kon tapi tapak dia bersegi 4. Macam ni lukis sekejap. Adik kenapa? Macam ni. Macam ni lah. Okey, boleh nampak tak piramid yang cikgu lukis? Okey. Kalau kita tengok ciri yang kedua pula. Fokus dekat ciri kedua sahaja. Dia kata dua permukaan bertentangan yang sama bentuk disebut tapak. Maksudnya tapak bawah dan bumbung atas kena sama bentuk. Kalau piramid, bawah dia bentuk segi 4 sama. Tapi kalau atas tu ada tak segi 4 sama? Tak. Dia ada bucu je. Dia tak ada segi 4 sama. Macam kubus atau cuboid. Jadi bila tak ada, jadi piramid tu bukan prisma. Sebab dia tak ada dua permukaan bertentangan yang sama bentuk. Daripada 6, bentuk 3 dimensi yang kamu dah tahu, kamu dah belajar, ada 2 je yang dalam kategori prisma. Selebihnya bukan prisma. Bukan prisma ada 3 je. 4. Dan sebab apa? Sebabnya kita dah bincangkanlah. Ada ciri yang ada ciri yang tak ada. Okey, contoh kalau walaupun satu bentuk tu dia tak ikut satu ciri, 3 ciri dia ada, 1 ciri tak ada. Automatik dia bukan prisma. Dia kena semua dia kena ikut. Keempat-empat ciri tu dia kena ada. Kalau salah satu je ada atau 3 je dia ada, tak kira juga. Dia kena semua ikut. Okay, ada soalan tak tentang prisma dan bukan prisma? Cikgu tahu ni bahagian baru. Mungkin kamu pun baru dengar prisma-prisma kan. Selama ni tak pernah dengar perkataan prisma. Jadi ni adalah perkara baru. Mungkin ambil masa sedikit lah nak faham. Tapi setakat ni cikgu terang boleh faham tak? Boleh. Ciri-ciri tu. Ciri-ciri tu mungkin banyak lah yang kamu kena ingat, kena hafal. Tapi tak apa. Lama-lama bila kamu dah biasa buat latihan soalan prisma ni, kamu akan ingatlah ciri-ciri dia. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, cikgu padam Kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri tentang bentuk 3 dimensi yang kamu dah sebut tadi. Ada 6 kat sini. Kat sini muka suratnya ada 6 sahaja. Kalau kita tengok, dia tak sebut tentang silinder. Dia tak sebut tentang silinder.
Okey, ciri-ciri untuk 3 dimensi. Yang pertama sekali, kamu kena tahu bilangan permukaan rata. Ciri-ciri untuk bentuk 3 dimensi. Ciri-ciri bentuk 3 dimensi. Yang pertama, kena tahu, kena kenal permukaan rata tu apa. Atau berapa permukaan rata yang ada pada setiap bentuk 3 dimensi. Kemudian yang kedua, kamu kena tahu apa itu bucu dan berapa bilangan bucu. Kemudian yang ketiga, kamu kena tahu tepi ataupun garisan. Garisan tepi lah, senang sebut garisan tepi. Kemudian kamu kena tahu juga kalau objek tu ada permukaan melengkung. Cikgu, Okey, ya. melengkung tu kan? Melengkung. Melengkung macam ni. Melengkung. Garisan melengkung, permukaan melengkung. Garisan tepi ataupun garisan lurus lah. Kalau lurus, straight. Kalau melengkung tu dia macam bentuk U sikit. Dia tak ada bucu. Dia macam U lah. Macam tu. Okey, jadi kita tengok prisma segi empat sama atau nama lain dia disebut sebagai kubus atau cube. Dia ada 6 permukaan rata yang sama besar macam yang kamu cakap tadi. Kemudian ada 8 bucu dan ada 12 tepi. Okey, permukaan rata cikgu rasa semua dah faham. Atas, bawah, depan, kanan, kiri. Belakang ada 6. Kemudian bucu tu ada 8. Bucu tu adalah pada setiap penghujung garisan. 4 dekat atas, 4 kat bawah. Okey, 12 tepi pula bermaksud 12 garisan lurus yang digunakan untuk menghasilkan bentuk kubus. Jadi, sebagai contoh, cikgu ada 12 garisan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kamu kena lukis 12 garisan lurus untuk menghasilkan kubus. Jadi kalau nampak perkataan 12 tepi ni, tepi tu sama maksud dengan garisan lurus. Garisan lurus atau perkataan dia adalah tepi. Dia ikut jugalah, setengah buku dia guna garisan lurus, ada setengah buku guna perkataan tepi, ada yang kata garis lurus. Apa-apa saja perkataan yang membawa maksud yang sama. Jadi, kemudian kalau kita tengok bawah ada yang warna pink tu. Prisma segi empat tepat ataupun cuboid. Cuboid, ciri-ciri dia sama macam kubus. Sama sahaja. Ada 6 permukaan rata, 8 bucu, 12 garisan lurus atau 12 tepi. Sama sahaja. Kalau prisma segitiga, dia ada 5 permukaan rata, 6 bucu, 9 tepi. Benda ni semua kamu boleh faham kalau kamu tahu apa itu ataupun kamu boleh cari bilangan dia berapa kalau kamu fahamlah konsep dia. Okey, ketika kita tengok sfera pula. Sfera daripada bentuk bulatan. Sfera tiada 5 atau lebih permukaan rata. Sebab semuanya permukaan melengkung untuk sfera. Dia tak ada rata. Okey, tiada 2 permukaan bertentangan sama bentuk. Sebab sfera ni, dia tak ada atas bawah. Dia terus satu melengkung tu saja. Okey, kemudian dia kata mempunyai permukaan melengkung. Dan ciri lain untuk sfera, tak ada bucu, tiada garisan lurus, tiada garisan tepi. Itu untuk sfera. Kalau coin, tiada 5 atau lebih permukaan rata. Sebab bawah dia bulatan, atas dia bucu.
Atas bawah tak sama bentuk. Jadi tiada 5 atau lebih permukaan rata. Okey. Lepas tu tiada 2 permukaan bertentangan. Mempunyai permukaan melengkung. Permukaan melengkung tu untuk badan koin. Badan dia secara melengkung. Piramid ada 5 atau lebih permukaan rata. Tiada 2 permukaan bertentangan. Atas bawah tak sama bentuk. Dan tiada permukaan melengkung. Sebab piramid semuanya kita lukis menggunakan garisan lurus sahaja. Okey, kita tengok seterusnya untuk kenal poligon sekata pula. Okey, tadi kita dah tengok bahagian pertama, prisma dan bukan prisma. Ini bahagian kedua dalam tajuk ni iaitu poligon sekata. Okey, ciri-ciri untuk poligon sekata. Yang pertama, tidak ada sisi melengkung. Tak ada sisi melengkung maksudnya semuanya kita lukis dengan garis lurus. Pertama ni. Kalau ada melengkung, contoh macam bentuk sfera, automatik sfera tu bukan poligon. Dia kena lurus saja, straight. Kemudian yang kedua, ada 3 atau lebih sisi lurus yang sama panjang. Sebagai contoh, kalau ada 3 garis lurus, kita sambungkan ketiga-tiga garisan ni, cikgu boleh hasilkan bentuk 1, 2, 3. Cikgu boleh hasilkan bentuk segitiga. Itu kalau 3 garisan. 3 sisi lurus. Kalau cikgu ada 4, cikgu boleh hasilkan segi 4 atau segi 4 sama. Segi 4 sama atau segi 4 tepat. Kalau ada 5 pula, ada bentuk lain cikgu boleh lukis. Sebagai contoh bentuk ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Hexagon. Apa nama dia? Hexagon. Ya. Allah. Pentagon. Betul. Nama dia pentagon. 6 pun ada nama lain. 7 ada dan seterusnya. Jadi, poligon ni adalah nama, kita panggil nama keluarga lah, nama family. Untuk segitiga, segi 4, pentagon, heptagon, hexagon, banyak-banyak gon kat belakang tu. Jadi, bentuk paling kecil untuk poligon adalah segitiga. Sebab untuk menghasilkan poligon, semuanya kena bersambung. Semua garisan kena bersambung. Contoh kalau cikgu ada 2 garisan sahaja, dia akan jadi macam bentuk L. Dia tak ada yang bersambung. Hujung ni tak ada pun sambungan. Itu bukan poligon lah. Poligon mesti paling sikit garisan dia adalah 3. Makin banyak tak apa, tak ada masalah. Paling sikit kena 3. Okey, ciri yang ketiga untuk poligon sekata ialah ada satu permukaan rata. Permukaan rata bermaksud bukan permukaan melengkung lah. Dia kena rata saja. Okey, kita tengok contoh lain untuk poligon sekata. Tak. Okey. Segitiga, kalau ada 3 garisan, kita panggil segitiga. Ada 4 garisan, segi 4. Kalau ada 5 garisan atau 5 sisi lurus dan juga menghasilkan 5 bucu, kita panggil pentagon. 6, kita panggil hexagon. 7, heptagon. 8, oktagon. Oh, dia sampai 8 je. Kalau 9, agak-agak ni nama dia apa? Siapa tahu? Kalau ada 9, okay, ini kan 5, 6, 7, 8. Nombor-nombor tu semua mewakili bilangan garisan dan juga jumlah bucu. Jadi selepas nombor 8, kita ada nombor 9. 9 sisi lurus atau 9 bucu. Kamu boleh lukis kan apa-apa bentuk yang terdiri daripada 9. Jadi sebagai contoh kalau cikgu lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin tak nampak jelas lah di sini. Tapi cikgu lukiskan 9 garisan. Namanya adalah
nonagon. Kalau 10 sisi lurus, 10 bucu namanya dekagon. Okey, nama-nama semua tu depan gon, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Itu semuanya adalah daripada bahasa, kalau tak silap cikgu, bahasa Latin. Bahasa luar negara lah. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. Penta tu bermaksud 5 dalam Latin. Heksa bermaksud 6. Hepta 7. Okta 8. Nona 9. Deka 10. Setiap nama tu ada sebab kenapa nama macam tu. Bukan saja-saja dia letak. Okey, ada sejarah dia lah. Ada sejarah untuk setiap nama tu. Okey. Kemudian kita ada tentang paksi. Sekejap Paksi. Oh, tak banyak sampai paksi je. Okey, paksi pula. Paksi ni apa? Paksi ni adalah garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk atau gambar rajah kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey, sebagai contoh, kita ada 5 bentuk kat sini. Kita ada segi 4, segi 3, kita ada pentagon. Yang ini 2, 4, 6, 8. Ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau 7 garisan, nama dia heptagon. Okay, jadi kat bawah tu kita ada heptagon. Yang ni. Yang keempat ni. Sebelah heptagon, kita ada segi 4 tepat. Setiap bentuk poligon ini, kita boleh lukis garisan simetri. Kalau kita tengok dalam segi 4 sama, yang pertama ni, segi 4 sama ni, nampak garisan warna purple tu? Okey, cuba kira ada berapa. Okey, cikgu kira 1, 2, 3, 4. Maksud ni 4. Bermaksud ada 4. 4 apa? Garis simetri. Nama dia memang garisan tapi garisan simetri atau garis simetri. Sebab pertama sekali kita boleh lukis, sebagai contohlah kalau cikgu lukis balik segi 4 sama ni. Kalau kita nak belah kepada 2, cikgu buatlah garisan tengah-tengah. Kita dah ada satu garisan simetri. Kemudian secara melintang, cikgu lukis garisan yang kedua. Potong melintang, dapat 2 bahagian yang sama besar, atas dengan bawah. Kemudian garis simetri ni kita boleh lukis juga kalau daripada bucu ke bucu. Sebagai contoh, bucu di belah kanan atas, bucu di bawah belah kiri. Bila buat satu garisan, kita boleh bahagikan segi 4 tu kepada 2 segi 3. Contoh segi 3 tu yang kat sini. Bawah 1 segi 3, atas pun ada segi 3 juga. Pembahagian tu kena sama besar. Kemudian satu lagi garisan kita boleh lukis untuk bucu dengan bucu lagi sekali. Bucu belah atas bahagian kiri, bucu bahagian kanan di belah bawah. Buat satu garisan juga, garisan simetri. Jadi kita dah ada 4 garisan simetri atau 4 garis simetri. Kalau bentuk poligon yang banyak garis lurus atau banyak bucu, lagi senang kita nak buat garis simetri. Kita hanya buat garisan bucu ke bucu saja. Makin banyak garisan lurus yang kamu lukis untuk poligon tu, makin banyak garis simetri yang kamu boleh dapat. Okey, itu garis simetri. Kita tengok untuk latihan. Okey. Latihan 7A. Latihan 7A ada 5 soalan.
10 soalan. Kita tengok dulu muka surat berapa ni? Buku kamu muka surat berapa? 117. 117. Uh-uh. Muka surat 117. Okey, nombor 1. Nyatakan nama dan ciri bagi prisma di bawah. Okey, yang biru tu apa nama dia? Bentuk apa? Piramid. Piramid bentuknya macam mana? Piramid tajam ke atas, 4 segi kat bawah. Tapi Prisma ni segitiga. betul. Dia agak-agak macam piramid tapi dia bukan piramid sebab lain. Dia tak ada bucu kat atas. Okey, itu nama dia prisma segitiga. Betul. Dan dia suruh nyatakan ciri. Ciri yang ada pada prisma segitiga. Yang pertama, ciri prisma adalah kena ada berapa permukaan rata? 5. Kena ada lebih daripada 5. Tapi dekat prisma segitiga ni ada berapa permukaan rata? Cuba kira. 2. 5, cikgu. Dalam prisma segitiga ada 5 permukaan rata. 5 permukaan rata. Rata. Ciri-ciri prisma. Okey, ciri-ciri prisma. Okey, nombor 2, apa ciri lain untuk prisma segitiga? 6 bucu. 6 bucu. 6 bucu. 6 bucu. 6 bucu tu bolehlah tulis 6 bucu. Okey. Yang ketiga, untuk prisma dia wajib atas dengan bawah permukaan bertentangan kena sama bentuk. Jadi kita tulis 2 permukaan bertentangan sama bentuk. Maksudnya kat sini satu bentuk segitiga, kat belakang ni pun ada satu bentuk segitiga. Bertentangan tu sama. Bertentangan. Bertentangan tu berlawanan lah. Kalau kita ada bawah mesti ada atas. Kalau ada kanan mesti kiri. Bertentangan. Ciri keempat, dalam prisma tak boleh ada permukaan melengkung. Jadi kita kata tiada permukaan melengkung. Tiada bukan ada, tiada. Lepas tu ciri terakhir nombor 5, bila dibahagi kepada 2 mesti dapat bentuk yang sama. Apabila dibahagikan kepada dua bahagian. Akan dapat bentuk yang sama besar. Panjang sikit ayat nombor 5 tu. Jadi ada 5 ciri tentang prisma segitiga. Okey, boleh? Boleh. Kita tengok nombor 2 pula. Tulis satu nama bentuk yang bukan prisma. Tadi kita dah bincang dah. Ada banyak, ada 4 bentuk. Piramid.
Okey, bagus. Ada 4. Kita tulis je lah 4-4 tu. Okey, kita ada coin, sfera. Betul. Ya. Betul. Silinder piramid. Dia berarti satu. Soalan tulis 1, minta 1 tapi tak apalah kita tulis je 4. Tak apa, tak ada masalah. Satu lagi apa? Piramid. Tulis lebih daripada 1 tak apa, tak ada masalah. Okey, ada Piramid 4. salah. Piramid salah. Piramid kan bukan apa tu. Piramid bukan prisma. Oh, kau Piramid faham. bukan prisma sebab atas bawah dia tak sama bentuk. Oh, Piramid bawah dia kan 4 segi. Dia punya atas kan bucu tak sama. Secara bertentangan tak sama. Jadi bukan prisma. Okey. Nombor 3 pula. Tuliskan ciri bagi prisma tersebut. Okey. Jadi sebenarnya untuk nombor 3. Soalan nombor 3. Tu bentuk apa tu? Kuboid. Kuboid. Atau nama lain kita boleh sebut sebagai prisma segi 4 tepat. Dia banyak nama lah boleh sebut. Kuboid boleh, tak ada masalah nak tulis nama. Ni cikgu tulis kat atas tak muat. Okay, nombor 3 cikgu tulis jawapan dia nama Nama bentuk tu adalah kuboid atau prisma segi 4 tepat. Buat Itu nama dia. macam tu tak apa yang selesai. Betul. Ciri-ciri dia sama macam warna merah cuma ada beberapa yang kita kena tukar. Okey, kalau nombor 1, 5 permukaan rata. Okey, kalau dalam kuboid ada berapa permukaan rata? 6. 6. Jadi, kamu salin balik ciri-ciri prisma warna merah tu cuma tukar je 5 tu jadi 6. Cikgu tak tulis balik lah sebab tak muat. Jadi, cikgu tukar je kat sini Kamu boleh tulis dekat tempat dekat buku kamu tu atau kertas. Okey. Lepas tu bucu dia ada berapa bucu dekat kuboid? 8. Ya, 8. Jadi tukarlah daripada 6 bucu jadi 8. Okey. Kemudian ciri ketiga. Ada tak dua permukaan bertentangan yang sama bentuk? Atas bawah sama bentuk tak? Sama. Untuk kuboid. Samalah. Betul lah sama. Dekat dia punya tapak dengan dia punya atas ni. Sama bentuk. Jadi nombor 3 tu kekal samalah. Salin saja. Dua permukaan bertentangan sama bentuk. Okey, yang keempat. Tiada permukaan melengkung. Tak ada. Kuboid pun tak ada permukaan melengkung. Jadi nombor 4 tu kamu salin balik benda yang sama. Okey, nombor 5. Apabila dibahagikan kepada dua bahagian akan dapat bentuk yang sama besar. Kuboid sama tak ayat nombor 5 tu? Kuboid ni kalau kita potong 2, kita akan dapat dua bahagian yang sama besar. Jadi nombor 5 pun salin saja. Kita tukar nombor 1 dengan 2 je. 6 dengan 8 tu. Yang lain dia semua sama. Salin saja. Boleh faham? Boleh. Faham tak maksud cikgu apa? Jadi nombor 3 tu kena salin balik tulisan warna merah ni. Okey. Dah siap salin? Dah. Okey dah Okey, kita tengok nombor 4. Nombor 4 dia kata ada 6 sisi lurus, 6 bucu. Namakan poligon sekata yang mempunyai ciri-ciri ini. Okey, ini adalah daripada Yang orange. yang ini. Okey, yang mana satu bentuk poligon yang ada 6 sisi lurus, 6 bucu? Nama dia apa? Hexagon. Hexagon, yang warna biru ni. Hexagon. 6 garisan lurus dan ada 6 bucu. Jadi berdasarkan
Ciri-ciri daripada soalan nombor 4, itu nama dia hexagon. Jadi tulislah hexagon. 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 Itu jawapan nombor 4. Nombor 5, apakah bentuk ini poligon sekata? Dia tanya. Adakah bentuk ini poligon sekata? Kamu kena jawab ya atau tidak lah. Poligon sekata kena ada lebih daripada 3 garis lurus. Jadi lebih daripada 3 garis lurus tak? Okey. Adalah sebab dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis lurus dekat nombor 5 ni. Lepas tu ciri lain kamu kena tengok ada tak permukaan melengkung. Okey. Kalau tiada permukaan melengkung, itu adalah poligon sekata. Jadi sebenarnya nombor 5 ni adalah poligon sekata. Jadi jawapan dia kamu boleh tulis ya sahaja. Ya, bentuk ini poligon sekata. Okey tak? Okey. Macam dah KO je semua ni. Okey, boleh Okey. Siapa dah belajar tajuk ni kat sekolah? Saya lambat lagi. Saya belajar kat sekolah. Tak belajar lagi? Baru mata wang kat sekolah. Oh, ya ke? Okey. Maksudnya tajuk ni tak belajar lagi lah. Okey, faham? Sebab itulah mungkin kamu masih lagi macam dia kurang faham sikit lah sebab baru belajar kan hari ni. Okey, tak apa. Kita belajar sama-sama. Okey, tengok nombor 6. Nombor 6 dia kata lukiskan poligon sekata yang mempunyai 5 bucu dan 5 sisi lurus. Okey, jadi dia suruh kamu lukis bentuk yang ada 5 garisan lurus. Okey, jadi lukisannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis lurus dan ada 5 bucu. Poligon ini nama dia pentagon. Pentagon. Nama-nama poligon tu memang kena ingat. Tak boleh nak buat apa. Kena hafal lah. Okay. Kalau nombor 7 pula, ini tentang simetri. Paksi simetri atau garis simetri benda yang sama je. Okey, kita ada bentuk segitiga. Bentuk segitiga, kita kena lukis. Dekat bentuk segitiga ni kena lukis garis simetri. Agak-agak berapa garis simetri yang kita boleh lukis? Yang boleh membahagikan dua bahagian yang sama besar. Selalunya nak lukis garis simetri ni kita ambil bahagian tengah-tengah dahulu. Jadi, tengah-tengah ni kita boleh lukis satu garisan. Kanan dengan kiri tu akan dapat bahagian bentuk yang sama besar. Okay. Lepas tu, secara menyengit, ambil bucu yang kat belah bawah pula. Buat satu garisan lagi sekali. Menyengit pula. Sekejap. Lukiskan biar betul lah garisan kamu guna pembaris. Alamak, cikgu tak ada pembaris ni. Jadi kamu boleh lukis guna pembaris. Okey, ada satu lagi garisan. Garisan kedua. Buat lagi sekali dekat bawah ni bucu. Tarik lagi satu garisan. Naik ke atas. Jadi kita ada 3 paksi simetri atau 3 garis simetri. Boleh tak pasal simetri ni? Boleh. Boleh
Paling penting kamu ambil je daripada bucu. Kalau boleh lukis daripada bucu, mesti boleh dapatlah jawapan dia. Okey, Cikgu Padam, kita tengok soalan nombor 8. 8, 9, 10 semuanya tentang soalan simetri. Lukiskan paksi simetri atau lukis garis simetri pada, kita nampak yang ke-8 ni gambar Ada segi 4 dua tepat. garis. Okey, kalau segi 4 tepat, kita boleh lukis secara menegak. Secara menegak dan secara melintang sahaja. Nampak? Jadi ada dua garis simetri. Dua garis atau dua paksi simetri. Kalau nombor 9 gambar apa ni? Gambar love. Kalau gambar love ada berapa simetri? Kita ambil yang tengah-tengah je. 1. Satu. Boleh tak secara melintang cikgu lukis? Boleh tak melintang? Kita buat garis melintang untuk heart tu. Love Tak tu. boleh. Tak boleh sebab kalau atas dapat bentuk macam ni. Bawah dapat bentuk macam ni. Tak sama besar. Saiz dia dah lain. Jadi tak boleh untuk melintang, hanya menegak sahaja. Ada satu. Satu garis simetri. Okey, nombor 10 tu gambar baju. Gambar t-shirt. Ada berapa garis simetri? 2. 2. Macam mana kamu dapat 2? Kita ambil satu tengah-tengah. Kanan kiri dapat gambar yang sama. Kalau melintang boleh tak? Boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab kalau melintang bawah tu bentuk 4 segi. Atas tu ada gambar 2 tangan. Tak boleh lah. Tak sama. Jadi Melintang untuk ke? t-shirt ni tak boleh melintang secara menegak sahaja. Kalau menyengit boleh tak kalau cikgu buat macam ni? Tak boleh lah. boleh. Kalau menyengit ni, satu dapat tangan. Lebih, kurang. Yang selebihnya belah tu dapat lain. Tak sama saiz, tak sama besar. Jadi secara menegak saja. T-shirt ni juga hanya ada satu garis simetri. Senang cakap, untuk soalan simetri ni kamu kena kreatif bayangkan. Membahagikan tu kena sama saiz dan sama bentuk. Kena kreatif lah, kena bayang dalam kepala banyak. Okay. Okay. So, kita dah habis bahagian apa bahagian Bentuk. tajuk yang ketujuh. Jadi kita tak sempat nak buat kuis. Jadi homework pun tak ada. Okay, untuk hari ni tak ada homework. Cikgu nak homework kamu adalah kamu ulang balik, belajar balik apa itu prisma dan bukan prisma. Ingat dalam tajuk ini ada 3 benda yang kamu kena tahu. Satu, apa itu prisma dan bukan prisma. Nombor 2, kamu kena tahu apa itu poligon sekata dan contoh-contoh bentuk poligon sekata. Yang kita banyak jumpa gon kat belakang. Heptagon, hexagon semua tu kamu kena tahulah. Yang ketiga, kamu dah belajar tentang garis simetri. Simetri tu macam mana nak lukis. Kena tahu. Jadi 3 benda ni kamu jumpa dalam tajuk bentuk darjah 3. Okay, hari ni cikgu tak ada bagi homework tapi cikgu nak kamu ulang kaji sendiri 3 perkara ini. Dan minggu depan sebelum kita start tajuk ke-8, kita akan buat kuis untuk tajuk bentuk. Sebab hari ni kita tak sempat nak buat. Kita buat minggu depan, awal kelas. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, alright. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Kita sempat pun nak buat kuis. Okey, jadi minggu depan kita akan start dengan kuis bentuk and then kita masuk tajuk unit 8 kedudukan pula.
Okey, boleh semua? Ada soalan tak? Tiada. Tak ada soalan? Ada soalan? Ada. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu rasa itu je untuk hari ini. Cikgu. Ya. Kenapa cikgu Lily tak ada kita dah? Tak tahu. Cikgu tak tahu. Kamu tanyalah dia. WhatsApp lah dia. Kenapa awak ni? Sebab